وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. وأما الحلال والحرام فالورع عن الحرام من الدين، ولكن الورع له 4 مراتب. Mengenai halal dan haram, ini kita masih lagi dalam tajuk besar berkenaan dengan ilmu fardu kifayah. Cuma Imam Al-Ghazali banyak menjelaskan beberapa prinsip tentang ilmu, dan kita masih lagi berada dalam penjelasan Imam Al-Ghazali berkenaan dengan beza di antara fiqh dan juga tasawuf dari segi penekanan kepada ilmu. Walaupun kedua-duanya itu adalah cabang ilmu agama, tapi ilmu fiqh semata-mata itu menurut Imam Al-Ghazali dia adalah ilmu untuk mengatur urusan duniawi. Ilmu untuk mengatur urusan duniawi, dan tidak ada dipanggil tidak menjurus kepada akhirat. Tidak menjurus kepada akhirat kecuali jika ditambah dengan niat, dengan keikhlasan, dengan qasad dia panggil. Jadi fiqh itu bukan tidak ada, walaupun tanpa niat, tanpa fiqh ni bila dilaksanakan, walaupun tanpa qasad, tetap membawa kebaikan, iaitu kebaikan duniawi, yang mengatur urusan duniawi dengan baik. Tapi sebagaimana kita sedia maklum bahasanya kehidupan kita ini yang lebih utamanya adalah ukhrawi. Jadi sangat dia panggil sayanglah kalau kita hanya memberi penekanan agama semata-mata untuk menguruskan urusan duniawi, lalu kita terlepas akhirat. Jadi sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau seolah-olah ingin menekankan kepada kita bahwasanya fiqh ini bukan ilmu yang paling utama, yang paling tinggi. Dia hanyalah sebagai salah satu cabang ilmu dalam Islam, dan di sana ada cabang ilmu yang lebih utama. Jadi pada malam ini Imam Al-Ghazali rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita di sudut wara' itu sendiri. Ada wara' dari segi fiqh dan ada wara' dari segi tasawuf. Kata beliau, mengenai halal dan haram, maka menjaga diri, yakni wara' dari yang haram adalah sebahagian dari agama. Tetapi wara' itu mempunyai 4 tingkat. Jadi sebelum itu, kita perlu memahami terlebih dahulu wara' itu apa makna wara'. Wara' ini satu istilah dalam agama kita Islam ini. Walaupun dalam bahasa Arabnya ada, kalau kita rujuk dalam kamus Arab, tapi dia lebih istilah bahasa itu telah hilang. Dia sudah menjadi istilah agama, wara' ini. Iaitu memberi maksud taharraja wa tawaqqa anil maharim. Itu makna wara'. Wara' ini ialah kita berasa bersalah, dan juga berasa perlunya kita untuk menjaga daripada perkara yang haram. Itu makna wara'. Kerana setiap orang yang ada rasa bersalah bila dia nak melakukan ataupun dia di hadapan itu ada perkara yang diharam oleh syarak, ataupun bukan saja di hadapan, dia telah pun melakukannya, dia telah buat tapi dia rasa bersalah dan dia tahu kata itu bukan dilarang oleh syarak, maka itu dia panggil wara'. Wara' ini adalah perasaan diri untuk menjauhi perkara yang dilarang oleh syarak. Taharraja makna berasa berdosa, wa tawaqqa, dan juga mengambil langkah menjaga diri, anil maharimi, daripada perkara yang diharamkan oleh syarak. Itu makna wara'.
Jadi sudah tentu bila kita perlu jaga, maka apa yang ada di depan kita itu ialah perbuatan yang dilarang oleh syarak. Perbuatan yang dilarang oleh syarak ini di antara dua, sama ada makruh ataupun haram. Jadi yang lebih utamanya adalah yang haram. Jadi kata Imam Al-Ghazali, mengenai halal dan haram, maka menjaga diri dari yang haram, yakni wara', adalah sebahagian dari agama. Tetapi wara' itu, yakni menjaga diri daripada yang haram itu mempunyai 4 tingkat. Jadi empat tingkat. Nanti Imam Ghazali akan jelaskan, fiqh ini hanya mengambil berat satu tingkatan saja. Tingkatan yang paling bawah sekali. Adapun tingkatan yang berikutnya, 2, 3, 4 yang paling tinggi itu fiqh sudah tidak ambil peduli yang itu. Tingkat yang pertama, wara' tingkat yang pertama iaitu penjagaan diri. Penjagaan diri iaitu wara' itu sendirilah. Yang disyaratkan pada keadilan kesaksian. Jadi maknanya seorang dalam Islam ini, seorang yang nak tampil menjadi saksi, di antara ciri kesaksian itu dapat diterima pakai ialah wara'. Iaitu bila penjagaan diri yang tersebut tidak ada, maka orang tidak boleh menjadi saksi, menjadi hakim dan juga wali. Begitu juga hakim, nak jadi hakim lah, qadhi. Bahkan dalam Islam sebenarnya hakim dalam makna pemerintah pun dia tak boleh jadi pemerintah kalau dia tidak wara'. Ya, makna wara' tingkat yang pertama ni. Jadi penjagaan diri yang dimaksudkan, makna wara' yang dimaksudkan dalam tingkat hanya melayakkan seseorang itu untuk menjadi saksi, menjadi hakim ataupun menjadi wali, ialah penjagaan diri dari perbuatan yang nyata haramnya. Ya, itulah maknanya dia jaga diri, jangan minum arak, jangan berzina, makna dia tidak diketahui oleh orang ramai sebagai orang yang terlibat dengan dosa besar. Dosa besar atau meninggalkan mengabaikan perintah syarak ataupun melakukan dosa-dosa besar. Al-Kabair. Imam Az-Zahabi menyenaraikan Al-Kabair ada 76 lebih kurang Al-Kabair. Dan sebenarnya wajib setiap orang Muslim belajar dosa-dosa besar ni, Al-Kabair. Dan kitab yang paling baik sekali adalah Imam Az-Zahabi. Ada satu lagi Imam Ibn Hajar. Itu terlalu banyak. Dia perincian-perincian tu ada 2 jilid. Bila diterjemah tu mungkin boleh jadi, kalau buku terjemahan bahasa Melayu pun mungkin dia boleh jadi dalam 2 jilid yang tebal. Mungkin mengambil sampai 1000 muka surat. Tapi Al-Kabair Imam Az-Zahabi ada 76. Dia huraian secara ringkas, madai untuk orang awam untuk mengetahui Al-Kabair. Dosa-dosa besar. Itu dalam pengertian yang lain, makna seorang yang nak jadi saksi, nak jadi hakim dan juga nak jadi wali, dia mesti adil. Adil ini salah satu sifatnya adalah wara'. Wara' dalam tangga yang pertama ini, iaitu dia menjauhi daripada melakukan dosa besar. Tingkat yang kedua ialah wara' orang-orang salih. Wara' orang salih, iaitu menjauhkan diri dari segala perbuatan syubhat. Bukan saja perkara yang haram, malah perkara yang ada dipanggil keraguan yang ada padanya kemungkinan yang diragukan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah apa yang meragukan untuk diambil yang tidak meragukan. Mana dalam hidup kita Nabi nak begitu. Timbul keraguan, tinggalkan, lakukan apa yang tidak meragukan kamu. Di sini tengok nota kaki di bawah. Dirawikan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibn Hibban dari Al-Hasan bin Ali. Terjemah kita ini, takhrij Imam Al-Iraqi, dia selalu diringkaskan.
kadang-kadang terlalu ringkas sehingga kan tashih yang dibuat oleh Imam Tirmizi pun dia tidak bawa. Kalau tengok pada takhrij Imam Al-Iraqi yang asal, dia menyebutkan akhrajul Tirmizi wa sahahu. Imam Tirmizi hadis ini telah direkod oleh Imam Tirmizi dan telah ditashihkan oleh Imam Tirmizi. Imam Tirmizi kata sahih hadis ini. Bahkan hadis ini merupakan salah satu hadis yang terdapat dalam Arba'in An-Nawawiyah, 40 Imam Nawawi. Jadi semua telah diakui oleh sekian ulama bahasanya sekalian hadis yang terdapat dalam himpunan hadis 40 Imam Nawawi itu semuanya sahih belaka. Kalau tidak sahih pun adalah hadis hasan. Dan Nabi cuma kena beza. Tentu abang sekalian kena beza. Kerana berlaku dalam masyarakat kita ni, dia bukan syubhat tapi was-was. Kena beza was-was dengan syubhat. Kalau syubhat ini dia ada asas. Dia ada asas dia. Asas untuk kita meragui. Ini bukan keraguan. Contohnya macam kita hadir di pasar, kita nak beli makanan, orang nak beli ayam sebagai contoh. Ayam itu adalah ayam, sudah tentu kita orang Islam, bila nak makan ayam, kena sembelih. Ada ketikanya, orang yang menjual itu adalah orang yang kita tengok, orang Melayu, orang Islam. Namun timbul dalam keraguan dalam hati kita. Dia sembelih ke tidak? Dia sembelih ke tidak? Itu bukan syubhat, itu was-was. Was-was itu daripada syaitan. Ya, tidak ada asas untuk kita menimbulkan keraguan. Ya. Tiba-tiba datang keraguan. Ada orang dia masuk dalam masjid tu dia ragu-ragu. Adakah kapet masjid ni suci atau tidak? Entah dan najis. Itu was-was. Itu bukan syubhat. Was-was ini daripada syaitan. Tapi kalau yang jual itu sebagainya, contohnya seorang dia panggil Chinese, bukan Muslim lah. Chinese dia panggil, dia pun pakai seluar pendek contohnya. Cuma dia tulis tepi itu ayam dia ni halal, dia sembelih. Jadi kita ada asas untuk kita syubhah di situ. Itu ya memang syubhah. Kerana dalam situasi dia tu bukan Muslim. Ya, sebab orang Islam ini penyaksian dia tak madai. Dia panggil. Penyaksian seorang Muslim, seorang bukan Islam itu tidak diakui oleh syarak. Sebab dia tidak kenal Allah dan sebagainya. Itu beza ni di antara was-was dan juga syubhah. Was-was dan syubhah. Jadi itu sebagai contoh lah. Dan tuan-tuan Muslim jangan ambil sebagai satu kriteria umum. Nanti pergi ke supermarket, tengok produk yang dikeluarkan oleh syarikat bukan Islam, tapi ada logo halal pun tuan-tuan rasa itu syubhat. Jadi logo halal itu sendiri yang dikeluarkan oleh JAKIM itu telah mengeluarkan dia daripada syubhah. Ya, kerana yang memberi logo halal itu sendiri adalah pihak berkuasa yang berautoriti, yang menyemakkan itu adalah orang yang dipanggil, yang kita kata yang diiktiraf lah. Adapun tuan-tuan nak mengutamakan Muslim produk itu lain. Muslim produk itu lain. Ya, itu satu kriteria yang lain. Ya. Kerana zaman Nabi SAW sendiri pun, Nabi memenuhi jemputan kenduri orang Yahudi. Nabi menerima hadiah, bermuamalat dengan orang Yahudi dan sebagainya. Jadi sebab itu, kita mesti ada asas untuk syubhah ini, dia ada asas keraguan. Adapun tanpa ada asas, datang lintasan hati gitu begini dan sebagainya tanpa asas, itu adalah was-was. Was-was bukan syubhah. Wallahualam, itulah mungkinlah sekadar kefahaman awal untuk tuan-tuan sekalian bezakan yang syubhat memang wara' orang salih menjauhi yang syubhat. Adapun was-was itu dipanggil tidak disuruh kita untuk menjadikan sebagai suatu kebimbangan dalam hidup was-was.
Dan Nabi SAW bersabda, al-ithmu hazzazul qulub. Dosa itu membawa penyakit bagi hati ataupun jiwa. Jadi sebab itu orang Islam ini, dia bukan saja dari segi fiqh, tidak. Apa saja benda yang boleh mendatangkan dosa, sama ada dalam bentuk yang nyata, iaitu haram, atau dalam bentuk dikhawatiri, mendatangkan dosa, iaitu syubhah, maka dia akan jauhi. Kerana dosa itu kesan pada hati itu sangat besar. Hazzaz, di sini dia disebut penyakit. Tapi anda tengok dalam bahasa Arabnya, termasuk dalam Kamus Al-Marbawi, kalau tak silap, hazzaz ni ialah yang menoreh atau yang boleh mencederakan hati. Tingkat yang ketiga ialah wara'. Ini orang-orang yang bertakwa, muttaqin, iaitu meninggalkan perbuatan yang sebenarnya halal, bukan syubhah lagi, memang halal, tetapi dikhawatiri terbawa kepada yang haram. Maknanya yang halal pun dia ambil sekadar yang minimal lah. Yang dia ambil sekadar yang minimal saja. Ini wara', orang bertakwa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yakunu rajulu minal muttaqina hatta yada'a ma la ba'sa bihi makhafatan mimma bihi ba'sun. Tidaklah orang itu, tuan-tuan tulis sikit, tidaklah seorang itu bernama orang bertakwa sebelum ia meninggalkan sesuatu yang tak ada apa-apanya. Maknanya tidak haram dan tidak syubhah, makna dia halal. Kerana takut kepada yang ada apa-apanya. Makna dia takut kalau dia berlebihan nanti dia akan masuk dalam perkara makruh dan seterusnya terbawa kepada bila seseorang itu dia tidak menjaga perkara yang makruh, maka dia akan menjadi tabiat dia bermudah-mudah dalam perkara yang dilarang oleh syarak. Akhirnya dia akan jatuh yang haram lah. Jadi ini dipanggil wara' al-muttaqin dia panggil. Dan hadis ini, tengok nota kaki di bawah. Ada pun hadis yang sebelum ni, kita terlupa tengok takhrij. Hadis itu mauquf. Dirawikan oleh Al-Bahaqi dan Ibn Mas'ud dan dirawikan oleh Al-Adani, hadis mauquf. Mauquf ni adalah hadis yang berhenti pada sahabat. Mana Ibn Mas'ud lah, maknanya qaul sahabat, bukan qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada kalanya sahabat ini walaupun dia tidak sandar pada Nabi SAW, tapi ada yang dihukumkan sebagai marfu'. Itu dipelajari dalam ilmu hadis lah. Ada pun hadis yang ketiga ni, hadis kita yang ketiga malam ni, iaitu tidaklah seseorang itu bernama orang bertakwa sebelum ia sanggup meninggalkan sesuatu yang tidak ada apa-apa, bukan haram, bukan makruh, halal, dia tinggalkan, maknanya dia tidak berlebihan kerana takut terjatuh dalam perkara yang makruh ataupun yang halal, yang haram. Hadis ini dirawikan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim dan ditasihihkan oleh Al-Hakim. Tapi Imam Tirmizi kata hasan. Hadis ini adalah hadis hasan. Dalam takhrij asal Imam Al-Raqi, dia kata hasanahu. Imam Tirmizi kata hadis ini adalah hasan. Dari Atiyah As-Sa'di. Maknanya diterima daripada Atiyah As-Sa'di. Contohnya, ini Imam Al-Ghazali, dia bagi contoh dekat kita. Mana wara' al-muttaqin ini. Iaitu menjaga diri, yakni wara' dari mempercakapkan hal orang. Walaupun harus kita sembang pasal orang, tapi wara'. Kita tak, maknanya kita elakkan seboleh-bolehnya bercakap pasal hal orang kerana takut terperosok kepada mengumpat. Mana bimbang, takut lebih itu terjatuh dalam mengumpat walaupun tanpa kita sengaja. Dan memelihara diri dari makan sepanjang keinginan. Sepanjang keinginan maknanya mengikut saja apa keinginan. Kerana takut bergelora semangat
dan tenaga yang membawa kepada perbuatan terlarang. Kerana bila kita berlebihan makan ini, maka kita akan jadi kuat, dia panggil. Bila kuat ini, nafsu pun jadi lebih, maknanya, orang kata apa, gelojoh lah. Gelojoh ataupun, jadi begitulah. Dan di antara warak yang disebut juga ulama' ialah warak dalam memberi fatwa. Jadi kerana itu ulama' dulu, dia akan minimalkan kalam dalam bercakap soal hukum. Takut terjatuh dalam melebihi daripada dipanggil kadar jawapan yang sepatutnya, yang sebenarnya. Jadi kerana itu, sebagai contohnya, imam-imam yang terdahulu, Imam Malik, ditanyakan 40 soalan, dia jawab dalam beberapa soalan yang lain itu, la adri, saya tidak tahu, datang besok. Jadi di antara warak dalam memberi fatwa. Ajra'ukum ala al-futya, ajra'ukum ala an-nar. Orang yang paling berani di kalangan kamu memberi fatwa adalah orang yang paling berani untuk masuk neraka. Jadi kalau takut untuk masuk neraka, maka jaga-jagalah daripada memberi fatwa dalam masalah agama. Tingkat yang keempat, iaitu warak as-siddiqin. Ini warak paling tinggilah, iaitu berpaling, yakni meninggalkan selain kepada Allah Ta'ala. Ini warak yang hebatlah, ya. Meninggalkan selain daripada Allah. Itu tuan-tuan, pindah sikit lah. Selain daripada Allah. Kerana takut terpakai meskipun sesaat dari umur kepada yang tidak mendatangkan faedah lebih pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Mana dia nak setiap detik umur dia itu, dia nak lakukan perkara-perkara yang taqarrub ila Allah. Jadi kalau dia bercakap lebih, dia bersembang lebih, dia tidur lebih, jadi akan takut terguna pakai saat-saat dalam umur dia itu kepada yang lain daripada Allah, lain kepada untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ini hebatlah. Sebab itu para anbiya alaihi salam, mereka ni, contoh Nabi pernah sebut, Nabi SAW, Nabi kata, kami para Nabi, walaupun mata kami tidur, tapi hati kami tak pernah tidur. Maknanya setiap detik kehidupan mereka itu lillahi ta'ala. Dan tidak ada langsung untuk diri sendiri. Ini hanya orang yang terpilih. Orang yang terpilih lah di kalangan oleh Allah Ta'ala. Walaupun dia tahu dan yakin bahawa perbuatan tersebut tidak membawa kepada yang haram. Maka semua tingkat tadi adalah di luar perhatian ahli fikih selain tingkat pertama sahaja. Itu kata Imam Ghazali. Jadi ahli fikih dia yang pertama tadilah. Yang lain tu wara' as-salihin, wara' al-muttaqin, wara' as-siddiqin sudah tidak dipedulikan lagi oleh ahli fiqh. Iaitu ahli fiqh ni sekadar mengenai wara' mengenai pemeliharaan diri, yakni wara' saksi, hakim, dan yang merosakkan adalah ini keadilan. Ini adalah menegakkan pemeliharaan kalimah adalah dalam di kalangan ulama fiqh, dia lawan kepada fisq, dia panggil. Seorang yang adil iaitu orang yang tidak fasik. Seorang adil, seorang yang tidak fasik. Qadi yang adil, saksi yang adil, mana saksi yang tidak fasik. Menegakkan pemeliharaan diri, yakni wara' dengan demikian tidaklah meniadakan dosa di akhirat. Tuan-tuan buat hasyah sikit. Mana tiadalah dipanggil menafikan dosa di akhirat. Maknanya kemungkinan berdosa tu masih ada di akhirat. Walaupun di dunia tidak ada lagi dah. Maknanya orang anggap kita ni adil, boleh diterima pakai saksi. Di akhirat mungkin Allah Ta'ala masih lagi menganggap kita berdosa apabila contohnya macam tidak ada keikhlasan. Mana di belakang, di depan lain, di belakang lain. Bersabda Nabi SAW kepada Wabisah, istafti qalbak wa in aftauka wa in aftauka wa in aftauka.
Minta fatwalah kepada hati kamu walaupun orang telah memberi fatwa kepada kamu. Yakni walaupun ulama telah memberi fatwa kepada kamu, walaupun orang telah memberi fatwa kepada kamu, walaupun orang telah memberi fatwa kepada kamu. Jadi menunjukkan bahasanya semata-mata fatwa fiqh belum muktamad. Kamu kena minta fatwa juga dengan hati kamu. Sebagai contoh, fatwa fiqh menyatakan bahawa harus. Fatwa fiqh menyatakan harus. Tapi di sana ada pula kaul lain kata haram. Maka pada ketika itu, Nabi kata istafti qalbak. Minta fatwa daripada hati kamu. Kerana dia sudah masuk dalam daerah syubhah. Bila ada ta'arud, ada masalah halal haram ni di antara dua fuqaha, dipanggil, dan kedua-dua fuqaha itu dalilnya sama, maka yang waraknya ialah kita tinggalkan. Itu nafsafti qalbak. Jadi kalaulah fatwa ulama semuanya boleh muktamad, adalah muktamad, Nabi tak akan suruh lagi istafti qalbak. Minta fatwa daripada hati kamu. Hadis ni pun salah satu hadis yang terdapat dalam Matan Arba'in Imam Nawawi rahimahullah. Jadi hadis ni adalah hadis yang kuat lah, yang boleh kita pegang ni. Ahli fiqh, kalau tengok diriwayatkan oleh Ahmad dari Wabisah. Hadis ni hadis sahih lah, sebab ada dalam senarai 40 hadis Imam Nawawi rahimahullah. Ahli fiqh itu tidak memperkatakan tentang penyakit hati, yakni jiwa dan cara mengatasinya. Tetapi yang ada mengenai yang merosakkan adalah keadilan sahaja. Sekadar itulah. Jadi seluruh perhatian ahli fiqh adalah menyangkut dengan dunia. Yang dengan dunia itu ada perbaikan jalan akhirat. Mana memang tak dapat nafikan dunia yang berdasarkan fiqh itu ada kebaikan. Kebaikan hatta membawa pada akhirat, tapi bukan akhirat itu sendiri. Bukan akhirat itu sendiri. Mana dia ahli fiqh itu, tapi seluruh perhatian ahli fiqh adalah menyangkut dengan dunia, yang dengan dunia itu ada perbaikan jalan akhirat, tapi bukan akhirat. Bila sekiranya ia memperkatakan sesuatu dari sifat-sifat hati dan hukum akhirat, mana ahli fiqh, kalau dia sembang sekalipun sifat-sifat hati dan hukum akhirat, adalah termasuk dalam percakapannya itu secara sambil lalu saja. Bukan qasad, bukan matlamat, bukan fokus. Bukan dipanggil berada di atas landasan utama fiqh lah. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita pernah sebut dah sebelum ini, pentingnya kitab seumpama Ihya Ulumuddin ini. Kerana Imam Al-Ghazali, dia dah cantumkan dah akidah, fiqh dan juga tasawuf. Supaya kita tidak membuang masa. Buang masa mengaji fiqh, kemudian berbahas tentang fiqh, tapi berada di dalam lingkungan keduniaan. Bukan bekalan ke akhirat. Sebagaimana kadang-kadang termasuk ke dalam percakapannya, hanya tu buat hasyiah sikit, iaitu fiqh. Persoalan kedoktoran. Jadi fiqh kadang-kadang dia sentuh juga persoalan kedoktoran. Bukan makna dia mengambil berat ilmu kedoktoran, tidak. Sepintas lalu, secara kebetulan. Dan juga berhitung ilmu hisab. Contoh hisab dari segi untuk mengukur darjat ketinggian langit contohnya. 1 darjah 4 minit. 1 galah 4 darjah. Maknanya bila matahari meninggi dengan kadar 1 galah. 1 galah itu 4 darjah. 4 kali 4, 16 minit. Maknanya 16 minit selepas terbit matahari. Bukan kerana fiqh ini dia mengambil berat. Matematik, falak itu bukan. Kerana secara sambil lalu. Kerana dipanggil, diperlukan kadar itulah. Ilmu bintang, ilmu kalam, dan sebagaimana termasuk ilmu falsafah ke dalam tata bahasa dan pantun syair. Syair di sini. Kadang-kadang ada falsafah itu diungkap dalam bentuk syair. Bukan kerana ahli falsafah ni mengambil berat tentang syair, bukan. Hanya sebagai kaedah saja untuk
orang kata apa, kebetulan saja. Jadi begitulah juga ahli fiqh bila dia sembang pasal akhirat, bukan kerana dia memberi tumpuan pada akhirat, tidak. Kerana pintar lalu. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, sebagai kesimpulannya, supaya fiqh itu menjadi akhirat, bahkan bukan saja fiqh, semua ilmu untuk menjadi akhirat ini dia mesti ada dua syarat. Ya. Yang kita akan boleh simpulkan daripada seluruh ilmu Imam Al-Ghazali. Dua. Yang pertama, fiqh, itu yang pertama sekali. Ya, fiqh ini apa tujuan kita mempelajari fiqh? Iaitu untuk kita mengetahui apa landasan yang betul, yang benar. Itu satu. Yang keduanya adalah qasad akhirat itu sendiri. Ataupun lebih mendalam ialah qasad kita melalui jalan fiqh itu untuk mencapai keredaan Allah. Bila cukup dua-dua ini, maka jadi akhirat. Menjadi akhirat. Ataupun dalam disebut al-ikhlas, satu, lillahi ta'ala, dan juga as-sawab, betul, benar. Jadi tujuan fiqh ini adalah as-sawab, benar. Mencapai apa yang benar dalam kehidupan kita di dunia ini. Tapi kalau kita tidak lakukan lillahi ta'ala, tidak ada keikhlasan, maka dia jadi teori lah. Teori itu pun menjadi, Allah Ta'ala tetap akan bagi kepada kita kebaikan di dunia. Sebab itu contoh macam bank Islam. Bila dengan adanya bank Islam, orang bukan Islam pun menumpang. Ya, muamalat dengan cara dipanggil dengan cara Islami, takaful. Orang bukan Islam pun menumpang takaful dan sebagainya. Tapi mereka adakah di akhirat mereka akan diberi pahala oleh Allah dengan muamalat mereka dengan bank Islam, dengan takaful dan sebagainya? Tidak. Kerana mereka tidak cukup. Ya, dipanggil sudut syarat yang utama untuk menjadikan sesuatu kebaikan di dunia itu menjadi pahala di akhirat, iaitu ikhlas. Qasad dia panggil. Lillahi ta'ala. Sufyan Ats-Tsauri, seorang pemuka ilmu zahir berkata, sesungguhnya mempelajari ini ilmu fiqh tidaklah termasuk pembekalan akhirat. Ini insya-Allah kita sambung dalam kuliah kita yang akan datang, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan pada kita. Kalau tak boleh selesai 40 bab kitab Ihya Ulumuddin pun, boleh selesai bab ilmu ni pun, kita berilmu pun dah, kita dah nampak dah jalan. Macam mana kita nak melintasi, dia panggil jalan ilmu. Tinggal nak isi je lah. Zai dah bagi dah ilmu. Ilmu usul, pokok, ilmu cabang, ilmu pengantar, dia sebut dengan istilah muqaddimat, dan juga ilmu tamimat. Pandai-pandailah tuan-tuan dan sekalian nak isi. Ini ilmu pokok, ini ilmu cabang, ini ilmu pengantar. Terpulanglah ilmu pengantar ni, ilmu bahasa, nahu, saraf dan sebagainya. Kalau rasa nak pergi jauh lebih mendalam, perlu. Kalau tidak, tak perlu sangat. Dan juga ilmu al-mutamimat, usul fiqh, usul hadis dan sebagainya. Tapi bila kita baca kitab Imam Ghazali ni, dia walaupun tak banyak, sebuah sikit kita bertemu. Contoh macam ilmu hadis tadi. Kita bertemu hadis hasan, hadis sahih, mauquf, marfu', perawi itu ini dan sebagainya. Jadi itu dia panggil untunglah bila kita baca dia panggil kitab Ihya Ulumuddin ini. Dan insya-Allah tuan-tuan sekalian, kita sambung lagi kerana kita disiplin kita setengah jam je. Ini pun dah lebih dah 5 minit. Insya-Allah nanti kita bagi maklum lagi insya-Allah majlis kita yang akan datang insya-Allah ya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Sama-sama insya-Allah. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama insya-Allah.